Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid yang cikgu kasih sekalian? Cikgu doakan murid-murid semuanya berada dalam keadaan yang sihat, ceria bersama keluarga yang tercinta. Jadi, pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan Islam bahagian tajwid yang bertajuk Qalqalah. Baiklah murid-murid yang dikasihi sekalian. Cikgu pasti murid-murid pernah mendengar hukum tajwid ini, iaitu qalqalah. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan dan cikgu akan memperincikan apa itu hukum tajwid qalqalah. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, mari kita ketahui apakah maksud qalqalah tersebut. Dengar baik-baik. Qalqalah bermaksud lantunan bunyi ketika menyebut huruf qalqalah bertanda sukun. Qalqalah ini adalah lantunan bunyi. Macam mana nak lantunkan bunyi? Nanti cikgu akan terangkan. Ketika menyebut huruf qalqalah yang bertanda sukun. Huruf qalqalah yang bertanda mati. Sukun itu adalah mati. Jadi apa dia huruf qalqalah tu? Huruf qalqalah ni ada 5. Iaitu huruf qaf, huruf ta, huruf ba, huruf jim dan huruf dal. Ini adalah susunan huruf yang berada dalam buku teks. Jadi cikgu nak ubah sedikit susunan huruf tersebut supaya kita insya-Allah mudah ingat apakah dia huruf qalqalah. Jadi susunan yang cikgu akan tukar adalah bermula daripada huruf ba, jim, dal, qaf, ta. Cikgu susun begitu supaya kita boleh menyebut apa? Baju dah kotor. Baju dah kotor. Baju dah kotor adalah huruf qalqalah. Ba, jim, dal, qaf, ta. Baju dah kotor. Mudah nak ingat kan? Bila kita sebut baju dah kotor, maka itulah huruf qalqalah. Baiklah murid-murid. Murid-murid dah tahu apa dia huruf qalqalah. Jadi, seterusnya cikgu akan terangkan. Ada jenis-jenis qalqalah. Qalqalah ni ada 2 jenis. Iaitu yang pertama adalah qalqalah sughra. Yang kedua, qalqalah kubra. Yang pertama apa? Qalqalah sughra. Yang kedua, qalqalah kubra. Qalqalah sughra ni maksudnya kecil. Kubra maksudnya besar. Macam mana tu? Mari cikgu terangkan satu persatu. Baiklah. Qalqalah sughra, yang kecil ni. Apa dia? Maksudnya adalah lantunan bunyi perlahan yang berlaku ketika menyebut huruf qalqalah bertanda sukun di tengah kalimah yang dibaca ketika wasal. Panjang maksudnya ni. Cikgu ulang sekali lagi. Qalqalah sughra ini adalah lantunan bunyi perlahan. Lantunan dia bunyinya perlahan. Dia berlaku ketika huruf qalqalah tersebut bertanda sukun, iaitu bertanda mati, di tengah kalimah yang dibaca ketika wasal, iaitu bersambung. Nak lebih jelas, kita tengok contoh. Tengok contoh baru lebih jelas. Baik, contohnya adalah, di situ ada kalimah. Iaitu, dengar dulu bacaan cikgu. Qad aflaha. Di situ apakah huruf qalqalahnya? Ya betul. Huruf qalqalahnya adalah huruf dal. Huruf dal di situ bertanda sukun. Dia bertanda sukun dan dia berada di tengah-tengah kalimah. Di tengah-tengah kan? Kemudian dibaca dengan wasal. Maksudnya kita sambungkan.
qad aflaha. Kita sambungkan. Kita bukan berhenti kepada qad. Kita sambung. Qad aflaha. Jadinya lantunannya, yang mana lantunannya ni? Lantunannya ini adalah bunyi qad. Qad. Qadnya tu perlahan. Qad aflaha. Qad aflaha. Dia perlahan. Sebab apa? Sebab huruf qalqalahnya berada di tengah-tengah dan dibaca secara disambungkan. Secara wasal. Dia sambung terus. Qad aflaha. Boleh jelas murid-murid? Itu maksudnya qalqalah sughra. Lantunannya perlahan. Qad. Kita tidak boleh baca qad aflaha. Qad tak ada de. Itu tak betul. Yang betulnya qad aflaha. Qad aflaha. Yang salahnya qad aflaha. Dia bersih. Qad aflaha. Tak ada berlantun. Itu adalah salah dalam membaca bacaan qalqalah. Yang betulnya ada lantunan. Qad aflaha. Qad aflaha. Boleh? Okey. Baik, seterusnya cikgu akan terangkan qalqalah sughra pula. Qalqalah kubra. Tadi dah sughra. Qalqalah kubra pula. Qalqalah yang besar. Qalqalah besar ni apa? Maksudnya adalah lantunan bunyi. Sama. Semuanya lantunan. Kubra pun lantunan. Sughra pun lantunan. Cuma bezanya yang ini lantunan bunyi kuat. Yang berlaku ketika memberhentikan kalimah yang mengandungi huruf qalqalah di akhir kalimah. Lantunan bunyi kuat apabila huruf qalqalah itu dekat akhir. Ataupun kita memberhentikan bacaan. Kita berhenti. Huruf last kali itu adalah huruf qalqalah. Kita tengok contoh. Baik, contohnya di sini dalam surah Al-Lahab. Contohnya watab. Di situ huruf qalqalahnya adalah huruf apa? Betul, huruf ba. Jadi kita berhenti pada huruf ba tersebut. Walaupun huruf ba itu bertanda berbaris atas, dia tak berbaris mati. Tetapi apabila kita berhenti, ba tu kita baca dengan baris mati. Watab. Jadi lantunannya lebih kuat daripada tadi. Tadi kita sebut qad aflaha. Qad. Yang ni watab. Dia kuat sikit. Watab. Kalau kita sebut watab, tak ada ba, maksudnya dia tak betul cara bacaan qalqalah. Yang betulnya adalah watab. Tabbat yada abi lahabi watab. Jelas ya murid-murid? Watab. Kena kuat sedikit daripada qalqalah sughra. Yang mana qalqalah sughra tadi huruf qalqalahnya di tengah-tengah dan dibaca ketika wasal. Manakala qalqalah kubra huruf qalqalahnya berada di akhir ataupun kita memberhentikan bacaan ketika kita memberhentikan bacaan dan huruf akhirnya adalah huruf qalqalah. Boleh? Boleh murid-murid? Cikgu harap murid-murid jelas dengan penerangan cikgu. Jadi untuk latihan seterusnya, mari kita baca bersama-sama contoh-contoh qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Baiklah, kita mulakan menyebut kalimah-kalimah yang ada tanda qalqalah sughra dahulu. Baik. Yang pertama, kita boleh baca sama-sama. Huwa yaqbalu. Huwa yaqbalu. Huruf qalqalahnya di situ apa? Huruf qaf. Dibaca lantunan itu secara perlahan kerana dia berada di tengah-tengah.
Baiklah, seterusnya. Allazi khalaqa. Allazi khalaqa. Huruf qalqalahnya huruf apa? Huruf qaf juga. Tetapi apabila kita berhentikan kat situ, khalaqa, jadi dia dikategorikan sebagai qalqalah kubra. Baiklah, satu lagi. Rabbikar ruj'a. Rabbikar ruj'a. Ruj'a. Ada lantunan tapi perlahan. Ruj'a. Cikgu tak baca ruj'a. Ruj'a. Mesti ada ruj'a. Itu qalqalah sughra. Hurufnya adalah jim. Baiklah, seterusnya satu lagi dalam qalqalah kubra pula. Zatil buruj. Zatil buruj. Huruf qalqalahnya huruf jim. Kita berhenti pada huruf qalqalah. Jadinya qalqalah tersebut adalah qalqalah kubra. Lantunannya kuat. Zatil buruj. Baiklah murid-murid yang dikasihi sekalian. Cikgu harapkan murid-murid dapat memahami apa dia pembelajaran pada hari ini. Iaitu tentang qalqalah. Qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Jadi cikgu harapkan murid-murid dapat mempraktikan bacaan qalqalah ini semasa membaca Al-Quran nanti. Sekiranya murid-murid membaca Al-Quran terjumpa huruf qalqalah di tengah-tengah, maka hendaklah dibaca dengan qalqalah sughra, lantunan yang perlahan. Apabila murid-murid membaca Al-Quran dan berhenti pada hujungnya huruf qalqalah, maka bacaan tersebut hendaklah dibaca dengan qalqalah kubra, lantunan yang kuat. Ataupun dalam surah, dalam bacaan sembahyang, murid-murid membaca surah Al-Ikhlas. Di situ banyak qalqalah kubranya. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ahad, hujungnya huruf dal. Diakhiri dengan huruf dal. Dal itu adalah huruf qalqalah. Maka dibaca dengan qalqalah kubra. Baiklah murid-murid yang dikasihi sekalian, cikgu doakan murid-murid dapat memahami dengan jelas pembelajaran kita pada hari ini, insya-Allah. Dan cikgu doakan murid-murid dapat mempraktikkan juga apa yang kita belajar ini dalam bacaan Al-Quran seharian kita, insya-Allah. Dan cikgu menasihatkan juga murid-murid agar sentiasalah mengulang kaji pelajaran di rumah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.